Hello, Assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Mr. Umpan dalam siri seterusnya Service Reel. Baik, dalam episod kali ini kita ada satu reel daripada Shimano, iaitu Shimano Ultegra 2500 HG. Okey. Reel ni adalah kepunyaan saya sendiri untuk game freshwater dengan saltwater. Okey, sebelum kita start service reel ni, sedikit sebanyak pengenaan reel ni. So jadi reel ini merupakan keluaran tahun 2021, tahun lepas, menampilkan feature upgrade daripada siri Ultegra yang sebelum ini, tapi juga mengekalkan beberapa feature yang ada pada siri-siri reel yang lebih high end seperti Stradic dan juga Stella. Okey. Untuk reel Ultegra yang ini, saya sebutkan sedikit sebanyak. Gear Hagane, lepas tu dia pakai micro module gear 2, lepas tu body X-shape, silent drive, X-Protect, long stroke spool, ARC spool, dan juga one piece bail okey, bail arm. Lepas tu yang untuk 2500 HG ni, dia punya max drag dia adalah 9 kilo. Saya gunakan reel ni ada 4 kali lah pernah turun saltwater. Reel ni dah hanyir, dan juga saya buat main toman untuk set spinning saya. Okey, dekat sini tali saya letak tali 15 pound, boleh muat dalam 250 ke 280 meter. Okey, sekarang ni kita nak servis seperti kebiasaan untuk siri servis reel Mr. Umpan. Bagi kawan-kawan yang baru pertama kali tonton, kita akan gunakan set grease gear dan grease drag daripada Mr. Umpan. Okey, kita ada grease gear kegunaan umum yang mana sifatnya melekit tapi dalam masa yang sama masih lagi halus. Lepas tu kita ada grease gear yang warna hijau ni, grease gear extra light BFS, yang mana betul-betul ringan dan nipis. Lepas tu kita ada grease drag yang mana diperbuat daripada bahan pemekat Teflon supaya dapat melindungi drag stack anda pada suhu yang tinggi dan dalam masa yang sama mengelakkan drag daripada skipping drag. Okey, yang mana bila kita dapat fight ikan besar tu, drag keluar tak smooth jerking. Tu kita panggil skipping drag. Kita juga ada kita juga ada pelincir bearing. Pelincir bearing yang warna orange ni dia pelincir bearing umum. Yang hijau ni pula dia low viscosity. Yang ni normal viscosity lah Kedua-duanya 100% sintetik. Okey. Berguna perbezaan ni ada kegunaan masing-masing lah. Nanti sepanjang saya servis reel ni saya akan cerita sambil-sambil tu. Yang mana masih belum dapatkan, boleh terus dapatkan di Shopee Mr. Umpan. RM38 satu set. Kita dapat banyak review baik daripada customer kita. Okey, baik, sebelum apa-apa kita start, kita buka dulu dia punya spool. Okey. Alright. Spool dia mudah saja. Okey, tak tepi, kita keluarkan spool. Okey, sebelum tu kita tengoklah. Okey, nanti kesan-kesan grease lama ni kita akan cuci, bersihkan. Okey, untuk model 2500 HG Shimano Ultegra dia pakai felt washer. Okey, yang ni kita just keluarkan.
tarik ke atas saja perlahan. Okey. Dalam ni ada washer yang mana menentukan kedudukan tinggi naik spool. Jadi kalau spool bila kita susun tali ada yang tak sekata, kita boleh tambah atau kurangkan washer dalam ni. Okey. Washer extra dia diberikan di dalam kotak. Sekarang ni kita nak buka. Ada 2 skru di sini. Okey, kita pakai mata bunga. Ada 2 skru. Okey. Kita letak tepi, susun. Seperti kebiasaan, jika kita baru pertama kali buka reel ni, kita boleh carilah exploded diagram ataupun diagram reel kita dekat website jenama reel yang kita beli, ataupun kita boleh gunakan telefon kita untuk ambil gambar setiap step yang kita buka. Bila setiap langkah ataupun setiap komponen yang kita buka tu, yang mana kita rasa susah, kita ambil gambar. Okey, lepas tu nanti nak pasang kita rujuk balik. Jadi kita dah lepaskan cover yang ni. Okey, kita keluarkan, lepas tu kita ambil dia punya fairing ni. Okey, letak tepi. Okey, lepas tu kat sini ada satu rubber washer atau rubber gasket warna oranye ni. Terus kita keluarkan. Okey, tak tepi juga. Lepas tu sepatutnya kita terus lepaskan nut di sini, tapi saya lupa buka handle. So buka handle senang saja, pegang rotor. Okey, pegang rotor, kita pusing ke belakang arah lawan kita karau tu. Okey, tu. Okey, dah lepas, tak letak tepi. Okey, sekarang ni kita nak lepaskan rotor. So rotor Shimano 2500 Tegra menggunakan saiz nut saiz 12. Okey, jadi kita just ambil spanner saiz 12, ikut arahan dia kata unscrew mengikut arah jam. Okey, so kita follow saja, tak payah kuat, sedikit saja untuk lepaskan tension nut ni. Lepas tu kita boleh buka pakai jari. Okey, mudah saja. Seperti yang saya katakan dalam video-video sebelum ini, servis reel ni sebenarnya mudah, tapi kita ambil masa, jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gopoh, sebab nanti kita tak boleh ingat step dia, ataupun nanti boleh mengakibatkan barang hilang. Okey, sekarang kita perlahan tarik rotor, tak luar. Okey, letak tepi. Lepas tu kat sini kita dapat akses kepada sealing ataupun water sealing mechanism X-Protect untuk Shimano untuk mengelakkan air daripada masuk ke bahagian body ataupun komponen utama yang berada di dalam ni. Jadi kita nak buka ni untuk pengetahuan kawan-kawan yang mana belum pernah buka reel Shimano yang bukan high end, dia mid end ke high end. Dia punya sistem water protection tu agak rumit. Dia pakai dia pakai sealing, mekanisme sealing yang berbeza, dan juga dia punya one way bearing pun berbeza. Jadi nanti kita tengok macam mana cara nak buka. Okey, sebelum tu kita keluarkan dulu pelapik ni. Okey, pelapik ni sendiri adalah hidrofobik. Hidrofobik. Okey, fokus sekejap. Hidrofobik maknanya bila air lalu di sini dia ada water beading macam lalu dekat daun keladi. Sama juga dengan fokus yang kat kamera. Sama juga dengan material ni material getah ni. Jadi
kita kalau tak kotor tak perlu cuci lah, kita just lap saja, sebab dia punya lapisan ni ada lapisan hidrofobik kan. So kalau kita lap nanti dia akan hilang. Jadi efek kalis air tu, perlindungan air tu berkurangan Okey, lepas tu kita keluarkan sini getah ni. Getah macam gear ni adalah bell arm engager So bila kita kas, kita buka bell arm, lepas tu kita tak payah tutup, kita karau, bell arm tutup sendiri kan. Tu sebabkan ni lah gigi-gigi ni dia kita tunjuk sikit jalan kerja dia. Okey, boleh nampak tak kamera? Okey, dalam ni dia dalam ni bila kita buka ni, okey, bila kita buka ni dia ada dawai dia terkeluar sikit okey, dawai dia terkeluar sikit. So bila tu dawai bila kita karau, dawai ni akan terkena pada gigi. Dawai ni akan terkena pada gigi tadi, gigi getah tadi, dan dia akan engage bell arm, dan bell arm akan tertutup. Itu gunanya. So kadang-kadang selalu isu bila rail Shimano yang dah lama tu, kadang-kadang benda ni akan pecah so kena ganti. So ini getah, jadi kita buka perlahan-lahan. Buka perlahan saja. Okey, begitu. Tak tepi. Okey. Sekarang kita dapat akses kepada dia punya anti-reverse Okey, anti-reverse ni dia ada banyak spring dan juga ada roller bearing ada 5 biji. Jadi bila buka tu sila berhati-hati, buka perlahan-lahan. Okey, ada 3 skru, jadi kita lepaskan. Okey, lepaskan sikit. Satu, sebab kadang-kadang bila kita buka ni GoPro, selalu jadi case dia punya anti-reverse tu barai dia bukan barai, dia terburai. Terburai, bertaburan lepas tu hilang. Kita pun gelabah nak pasang, give up. Lepas tu kita give up. Okey, jangan give up. Kita tu tengok macam mana trik dia nak buka anti-reverse reel Shimano yang mid end ke high end. Okey, Stradic pun lebih kurang juga macam ni. Stella pun lebih kurang begini Okey, sekarang ni kita pusingkan reel begini ke bawah. Okey, dan kita tarik perlahan-lahan dia punya anti-reverse. Okey, tarik perlahan-lahan. Okey, dah keluar. So dia tak terburai Okey, dalam ni ada anti-reverse Shimano dia lain sikit lah sistem dia. Tapi kalau terbuka ni dia akan terburai. Ada 5 roller bearing, lepas tu ada 5 juga spring. Nanti kita akan buat video berasingan cara nak pasang, buka dan pasang. Tapi untuk reel baru selalunya tak ada kotor lah, kita just lap sahaja. Okey, dan dekat anti-reverse sleeve tu nanti kita akan letak minyak. Okey, baik. Sekarang ni kita dah dapat akses begini. Okey, kita buka dulu bahagian sini. Okey, cover yang tepi ni. By right. Okey, lupa kat sini ada satu o-ring o-ring gasket. Okey, letak juga di sini tepi. Okey, buka perlahan. Okey, letak tepi. Okey, sekarang ni kita nak buka bahagian dalam Kita nak buka bahagian dalam. Sebelum tu kita lepaskan dulu, ada tiga skru di sini.
3 skru ni tujuannya adalah untuk menutup. Ada satu shaft besi yang memegang pole di dalam. Dia pun ada sistem pole macam BC juga yang berjalan ikut longkang pinion gear So ini cover dia, kita akan buka. Okey, ada 3 skru. Susun. Okey, baik begitu. Okey, dan kita keluarkan tepi. Okey. Sekarang ni tu di situ adalah nampak besi tu adalah shaft tadi yang kita sebutkan tadi. Okey, sekarang kita nak lepaskan, kita nak buka ni semua. Okey. Sebelum tu kita buka dulu dia punya cover belakang. Okey, cover belakang pakai skru bunga, pakai skru bintang T size 6 T size 6. Okey, kita lepaskan, letak tepi. Lepas tu sekarang ada 3 skru. Okey, 3 skru, 1 2 3 4 sebelah sini atas. Skru ni dia berbeza saiz, berbeza panjang. Jadi bila kita buka, kita ingat turutannya supaya bila kita pasang nanti dia tak rosakkan main body Okey. Dia pakai mata bintang saiz T8. Okey. Yang atas ni T8. Satu, ni yang paling panjang skru ni paling panjang. T8. Lepas tu yang lain ni semua mata bunga Okey. Bawah satu. Lepas tu di sini ada lagi satu. Okey, begitu. Lepas tu di sini ada yang keempat keempat di sini di situ. Okey. Okey, begitu kita buka. Okey. Sekarang ni dah tak ada skru yang memegang, cuma di belakang sini. Okey, di belakang sini ada satu skru. Cuma skru ni dia memegang menutup akses kepada bearing pinion gear di dalam ni. Untuk pengetahuan, bearing Ultegra ni asal kilang adalah sebab saya dah tambah bearing untuk drill ni. Asal kilang adalah 5 bearing plus 1 anti-reverse tapi saya tambah lagi 2 bearing yang memegang pinion gear. Nanti saya tunjukkan di mana. Nanti saya akan sertakan sekali saiz. Tuan-tuan boleh beli sendiri dan boleh pasang. Dan bila dah tukar bearing tu, dia smooth sikit Asal Shimano pakai Teflon bushing. Bila tukar bearing tu dia jadi tambah lagi 2 bearing Okey. Sekarang ni dia nak buka. Okey. Kita just wiggle je, goyang macam tu. Okey. Kita dah buka, dapat akses. Okey, perlahan. Okey, begitu. Jadi kita dapat akses kepada bahagian dalam So sini kita ada dia punya main drive shaft Lepas tu kita ada pinion gear pertama.
Lepas tu kita ada pinion gear. Ni bukan pinion gear lah, saya panggil dia gear. Dia macam BC punya line roller, tapi dalam fungsi ni dia memberi extra stability supaya tak ada play kiri dan kanan, atau dia bagi rasa sedap lah bila kayuh. Untuk setengah reel yang lain dia tak pakai mekanisme ni. Okey, dia pakai mekanisme yang lain yang lebih ringkas. Jadi ni bagi saya reel yang agak rumit lah, reel spinning yang agak rumit. Okey, lepas tu di sini dia ada dia punya ni main gear Hagane Okey, besi Hagane. Okey, begitu kita letak tepi. Bila kita buka ni kita check lah sama ada kerosakan ataupun tidak. Okey, sekarang ni kita nak lepaskan yang bahagian dalam ni pula. Okey, tadi kan kita dah ada sini ada shaft kan, tadi saya sebutkan. Jadi shaft ni kita just tolak saja ke atas. Okey, keluarkan, tak tepi. Nanti kita akan bersihkan. Lepas tu bila kita dah keluarkan shaft tu, kita pusing aja main drive shaft ni begini. Okey, untuk keluarkan. Jadi kita tak perlu buka Sini ada skru, tak perlu buka sebab selalu memang dah asal kilang memang ketat. Bila kita cuba buka, selalunya nanti mata bunga kat sini haus So kat sini dia punya pinion utama dia, pinion gear ni yang utama, kita just tarik perlahan keluar Okey, keluarkan. Ada bearing di sini satu. Okey, letak tepi. Dan kita boleh keluarkan kita punya main drive shaft ni Okey, kita letak tepi begitu. Di sini just nak sebut kedudukan bearing Di sini ada satu bearing. Okey, tak nampak. Okey, di sini ada satu bearing. Bearing pertama, bearing kedua, bearing ketiga, bearing keempat. Okey, bearing keempat. Lepas tu bearing kelima dekat kat mana bearing kelima? Bearing kelima ada dekat saya kena check. Bearing kelima ada dekat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini pun ada bearing. Sini pun ada bearing. Nanti saya check balik. Tapi dekat bahagian main utama ada 1 bearing, 2 bearing, 3 bearing, 4 bearing. Jadi make sure sebab nanti kita akan keluarkan bearing ni, kita akan lap, bersihkan. Lepas tu kita akan letak minyak. Lepas tu nak keluarkan gear di sini, pinion gear yang ini. Maaf, saya baru ingat, dah lama tak servis. Ni panggil worm gear. Okey, worm gear. Pembetulan ni pinion gear, worm gear. Okey, gear ulat sebab dalam dia ada alur longkang macam ulat tu. Okey, kat sini asalnya Shimano. Yang sini ada satu lubang bearing, sini pun ada satu lubang. Dua-dua ni dia pakai bushing, tapi saya dah tukar pakai bearing So nak access dia mudah saja. Belakang ni ada skru, mata bunga, buka saja. Okey, itu keluarkan dia punya plate ni. Okey, keluarkan plate dia. Sekarang dah dapat akses, tolak saja. Okey, tolak saja, keluar begitu. Okey, kamera boleh fokus. Jadi saya tukar bearing yang ni saya tukar bearing. Alright, tak tepi. Ada washer juga di sini, jadi ingat, hati-hati. Okey, kat dalam ni basically gear satu gear. Okey, satu gear. Lepas ada gear kedua Yang gear kedua ni pun dipegang oleh shaft yang tadi kita cerita tu. Okey, nanti sekarang ni kita dah barai semua ni. Kita dah selesai barai. Nanti kita akan
cuci semuanya, bersihkan daripada grease yang lama. Nanti bila kita nak pasang, kita akan pakai grease baru, combo grease 3 dalam 1 mixed umpan. Saya tak akan tunjukkan cara bersihkan reel sebab untuk cara bersih reel tu saya dah pernah tunjuk dalam video yang sebelum-sebelum ni. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam video-video sebelum ini. Nanti lepas ni kita akan kembali semula tapi dah bersih, dan time tu kita akan pasang saja, okey, dan tahu grease. Kita jumpa lepas ni. Cleankan semua ni kita dah bersihkan. Kita dah cuci, dah belum taruh grease lagi. Kita dah cuci, dah buang grease lama, okey. Dah keluarkan bearing. Lepas tu kita dah lap mana yang perlu lap, kita bersihkan. Sekarang ni dia dah kering, dah kosong. Kita akan pasang semula dan kita akan pasang grease. Okay. Kita akan pasang semula, kita akan sapu grease, taruh minyak dekat bearing dan kita akan assemble seperti yang mana kita sebelum kita buka tadilah. Okey, kita letak tepi dulu komponen yang tak berkenaan. Okey, kan kita start dulu dengan komponen ni, iaitu bahagian body yang sebelah kanan. Okey, sekarang kita akan masukkan dahulu dia punya main drive shaft dan juga dia punya pinion gear. Okey, pertama sekali kita masukkan dahulu bearing. Okey, bearing utama. Okey, kita slide saja di dalam ni macam ni. Okey. Okey. Dan kita taruh pelincir bearing tunjuk. Okey. Tak perlu banyak, kita taruh dalam 2-3 titik. Dekat housing bearing ni ada gap dengan housing dengan dia punya seal. Jadi minyak tu dengan sendirinya akan masuk akan masuk. Jadi kita tak perlu risau sama ada minyak tu masuk ataupun tidak. Okey, lepas tu kita letak lagi satu bearing. Okey, yang ni bearing kedua, yang mana kedudukan bearing ni adalah di sini Okey, kat sini ada satu lagi lubang yang akan memegang pinion gear tu. Ni pun bearing ni pun kita perlu letak pelincir bearing. Okey. Sini ada dua washer, satu washer biasa yang warna silver ni, dan satu lagi washer bronze ataupun washer brass, color brass ni. Okey, kita ambil bearing tadi. So kalau ikut turutan yang betul, washer yang aluminium ni berada di luar. Okay, washer ni dia akan dia kedudukan dia adalah menekan pinion bearing pinion gear ni begini So pinion gear, washer aluminium, lepas tu washer brass ni, baru bearing. Kedudukan ni adalah di sini. Okey. Ya, saya masukkan bearing dahulu. Okey, bearing begitu. Okey. Bearing dah masuk. Situ bearing. Bearing dah masuk. Lepas tu kita
masukkan washer. Okey, begitu. Dan kita slide saja masuk ke dalam housing, body housing yang belah kanan ni. Okey, begitu. Okey, sudah masuk. Kita pusing-pusingkan sikit. Okey, selepas itu kita akan masukkan main drive shaft. Okey, kena keluarkan sikit, bagi dia ruang supaya dia boleh masuk. Okey, begitu. Okey, dia posisi yang betul dia begini, dan dia punya pinion gear ni boleh berpusing secara free, tak ada apa-apa obstruction. Okey, bila dah masuk, langkah seterusnya kita ambil bearing yang ketiga. Okey, bearing ni duduknya belah dalam. Dia akan nanti dia punya kedudukan, dia duduk dengan dia punya main gear ni. Dia duduk di sini. Okey, tapi dia duduk di bahagian yang belah kanan. Sebelum kita masukkan, kita taut juga pelincir bearing. Okey, baik, kita taut pelincir bearing. Okey, bila pelincir bearing dah masuk meresap tu, lubang tu kita masukkan saja di dalam. Okey, di dalam. Okey, perlahan begitu. Simple saja. Okey, langkah seterusnya adalah kita kena masukkan komponen ni. Satu macam pinion gear juga, tapi dibuat daripada bahan plastik warna hitam. Benda ni dia boleh berpisah tau. Okey, berpisah. Ini dia pecah dua. Dalam ni ada satu washer, washer aluminium. Jadi pastikan washer duduk di tengah-tengah dan bukannya di luar. Dan bila disambung, dia menjadi begini. Okey, so kedudukannya adalah di bawah pinion gear. Agak susah sikit nak masuk. Ini kita tarik pinion gear keluar sikit, bagi ruang, dan kita masukkan begitu. Okey, kedudukannya adalah begini. Kedudukannya dia duduk dekat bawah pinion gear. Okey, lepas tu kita ambil shaft. Okey, ada satu shaft pendek. Dia masuk ikut sini, masuk ikut depan ni. Masuk ikut depan sini. Okey, begitu dia akan masuk. Perlahan-lahan. Okey, begitu. Shaft tu di sini. So jadi dia punya masukan dia adalah yang ada notch ni. Dia ada macam notch, ada dented.
So dentin di atas, masuk semula. Saya tunjukkan semula. Okey. Okey, dia akan masuk merentangi gear plastik tadi. Nak tahu dia masuk betul ke tak bila kita pusing pinion gear ni, gear hitam tadi tu pun akan, pinion gear hitam tu pun akan berpusing sekali. Okey. Okey, itu dah selesai. Langkah seterusnya adalah untuk kita masukkan bearing. Ada satu bearing kecil ni. Okey. Shimano Ultegra by Ride tak ada bearing ni. Saya tambah 2 bearing ni, saya tambah. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak tambah pun boleh. Saya akan bagikan saiz bearing nanti. Okey. Kita titikkan pelicin bearing pada bearing ni. Tak perlu banyak untuk bearing kecil. Okey. Lepas tu kita masukkan. Jadi kedudukannya adalah dalam ada satu rumah dalam ni. Kecil saja. Okey, kita masukkan perlahan-lahan. Okey, begitu. Lepas itu kita akan masukkan worm gear dan juga gear untuk gear depan untuk worm gear ni. Okey. Dia nanti dia duduk begini. Worm gear plastik masuk dekat dalam ni. Jadi yang depan ni bearing dia duduk dekat bearing yang kecil tadi. Jadi kita susun dulu. Okey, saya dah buat kesilapan. Okey, saya dah buat kesilapan. Yang ni saya kena keluarkan balik. Yang tadi pinion gear plastik tu ke runner. Sepatutnya sepatutnya bahagian yang pinion gear ni. Okey, kita keluarkan. Bahagian pinion gear ni sepatutnya di atas, menghadap atas, dan bahagian gear plastik yang biasa tu di bawah. Okey, masukkan semula. Okey, begitu. Okey, begitu. Jadi itu sebabnya penting kita tahu kaedah jalan kerja reel kita. Okey, jadi walau bagaimana cara sekalipun, kalau kita tersalah pasang, kita sedar dan kita boleh lakukan pembetulan dengan segera. Penting untuk kita tahu. Kat sini saya titik sikit minyak pelicin bearing. Okey. Okey, begitu. Kita sambung semula. Okey. Gear plastik ni, yang bahagian flat ni menghadap dinding, dan bahagian yang ada bentuk ada key macam bentuk kunci ni menghadap ke worm gear. Okey, kita susun saja. Okey, gelap sikit tak nampak sebab dia hitam, tapi basically pinion gear plastik dan gear plastik hitam tadi. Okey. Dan sekarang kita akan masukkan kita punya worm gear. Masuk daripada belakang. Masuk daripada belakang. Okey. Bila dia masuk betul, dia akan masuk flush dalam gigi dan tidak ada. Dia akan masuk flush. Maaf, tak fokus. Dia akan masuk flush ke dalam, dan kat sini dia tak ada lebihan sebab kat sini nanti nak masuk bearing. Okey, sekarang bearing duduk di sini. Okey, maaf, sebelum bearing ada washer, beberapa washer. Okey, baik. Washer ni ada 3 washer
Okey. Ada 3 washer lapisan untuk jaga tolerance. Lepas tu kita masukkan, lepas washer tadi kita masukkan bearing Okey. Okey. Begitu. Okey. Dan saya akan tutup ni dahulu. Saya akan tutup ini dahulu. Saya akan tutup ni dahulu, tapi sebelum saya tutup tu saya akan sapu grease So kita akan gunakan grease BFS. Okey. Grease ni lebih lembut daripada grease yang purple tu. Tujuan saya tutup pakai grease ni adalah untuk seal Kalau asal daripada kilang pun dia akan letak grease di sini. Okey, kita just letak je macam tu. Okey. Begitu. Tak perlu sapu ke macam mana. Okey. Kita just letak je dab kat situ. Lepas itu kita ambil ni tadi dia punya cover belakang ni, kita letak di bawah begitu, dan kita kunci dahulu yang ni. Okey, begitu. Okey. Dia bila kita cara betul, bila kita kunci dia tak ada ruang Okey. Dia betul-betul rapat. So kita letakkan jari sini, tolak dan kita ikat Okey, kita pressure. Okey, begitu. Dan sekali lagi, nanti bila kita nak tutup, kita akan sapu lagi grease di sini. Okey. Kita biar dahulu. Okey, langkah seterusnya adalah kita perlu masukkan main gear Okey, tapi sebelum kita masukkan main gear ni semua, maknanya kita nak tutup lah kita kena sapu grease. Okey, baik. Untuk worm gear saya akan gunakan grease ni, grease yang lekit sikit ni, grease purple. Untuk yang lain-lain saya akan gunakan grease hijau BFS. Okay, kita sapu dahulu. Okay, kita akan sapukan grease BFS pada komponen yang lain selain daripada worm gear. Okay, jadi kita ambil sedikit tadi dan kita just sapu saja. Okay, lepas tu kita pusingkan, kita ambil lagi sedikit. Okay, sifat grease BFS ni berbeza dengan grease purple yang melekit tu, grease biasa, kerana dia betul-betul cair jadi kalau letak banyak sikit pun tak apa. Okey, itu. Okey, dan untuk
komponen worm gear. Saya akan taruhkan grease melekit, grease biasa ni yang tutup purple. Yang ini memang tak perlu banyak, hanya sedikit saja. Okey. Okey, begitu. Pusingkan. Okay, sapu pula di bahagian belakang. Okey, sudah dia akan merata dengan sendiri Jadi sebelum kita tutup macam ni, dah masukkan main gear. Saya nak letak pelincir bearing di sini Okey. Tu. Sebab benda ni dia boleh bergerak. Nampak dia boleh bergerak kiri dan kanan. Okey. Sekarang kita akan masukkan. Sebelum tu juga saya akan sapukan grease BFS pada main gear Okey. Sapukan rata. Okey, begitu. Dan kita masukkan sorry, kena tutup dulu. Ini kena tutup begini. Dan saya lupa. Okey, shaft ni kena masuk merentangi. Okey. Kita tutup begitu rapat dan kita masukkan shaft Okey. Shaft ni maka masuk dan merentangi. Dia akan masuk ke dalam housing dia. Okey, yang ini kita akan masuk merentangi Yang ini dekat bahagian ujung dia ada kawasan yang kecil. Yang kecil ni akan masuk dalam body Okey. Okey, begitu. Dan sebelum saya tutup ni, saya akan taruh minyak dekat dia punya shaft ni. Okey. Supaya dia boleh slide freely Sebelum kita tutup, kita lalukan dahulu supaya grease dia merata. Okey. Dan minyak semua merata. Okey, begitu. Dan saya akan masukkan saya punya main gear Okey, begitu. Dan kita dah boleh tutup main body Kita dah boleh tutup main body. Okey. Sebelum saya tutup, kat sini ada satu lagi bearing. Kita kena taruh minyak pelincir bearing. Okey, begitu. Dan kita tutup. Sebelum tutup, saya terlupa. Okey. Dekat sini ada satu assembly. Okey. Kita just pasang saja. Kedudukannya adalah begini. Okey. Assembly ni dia water sealing Okey, begitu. Saya tunjuk, okey. Begitu
Dan kat sini ada satu gasket. Saya hampir terlupa. Gasket ni dia duduk dekat gasket bentuk C Okey. Macam ni, gasket ni dia buat pada getah. Dia duduk di sini. Okey. Dia duduk di bahagian sini. Okey. Itu. Tak perlu tahu minyak atau apa-apa, dia akan seal sendiri. Dan kita boleh tutup Kita boleh tutup. Jangan paksa-paksa, perlahan-lahan. Okey. Sebab pemasangan yang betul, dia tak ada, dia akan masuk dengan baik. Okey, begitu. Okey, kita dah selesai. Dan kita akan pasang semula skru. Okey. Skru tadi kita ikut turutan. Mata bintang. Skru yang panjang Skru yang panjang ni mata bintang. Okey. Masuk di atas. Okey. Lepas tu skru yang nombor 2, mata bunga. Mata bunga masuk di bawah belah kiri. Saya ingatkan sekali lagi skru dia panjang dia berbeza, jadi pastikan susunan yang betul. Okey. Skru yang ketiga di bawah sini, dia panjang sikit. Okey. Dan skru yang keempat di atas tapi dia belah sini. Okey. Begitu. Pastikan semua skru masuk dengan betul. Okey. Dan sekarang belakang ni kita dah boleh tutup Tapi sebelum tutup tu, saya akan sekali lagi ambil grease BFS. Okey. Kita dab saja di sini. Okey, begitu. Okey. Dan kita akan tutup dan boleh terus tutup. Okey, dia pakai mata bunga Oh, maafkan, mata bunga, mata bintang. Okey, mata bintang. Susah pula mata bintang ni. Okey, begitu. Jadi kita dah selesai pasang bahagian body. Okey. Untuk pastikan pemasangan kita betul, mudah saja, kita just pegang besi pinion gear ni dan kita pusing. Pemasangan yang betul. Okey. Main drive shaft ni akan bergerak ke atas dan ke bawah. Okey. Dan sebelum saya tutup ni, saya akan taruh minyak sedikit dekat shaft ni. Okey, begitu. Dan saya akan pusingkan sekali lagi. Okey, begitu. Alright. Okey. Langkah seterusnya, sekarang ni kita nak tutup tutup yang cover ni. Okey.
cover yang cover yang menutup ataupun melindungi shaft tadi. Okey, pastikan lokasi dia masuk betul. Okey, ada 3 skru pakai mata bunga. Okey, begitu satu. Dua, tiga. Dan last sekali. Berurusan dengan material plastik bila kita skru tu, kita jangan skru kuat-kuat Maksudnya bukan skru kuat-kuat apa, dia skru kemas-kemas, tapi jangan macam bila dah ketat tu kita paksa lagi macam kita skru komponen besi. Sebab plastik ni dinama pun plastik, bila kita bagi dia force, akan sampai satu tahap tu dia boleh dia dah tak ada, dia memang dah capai bentuk plastik lah, dia boleh patah dia dah masuk kalau kita buat graf tu dia dipanggil young modulus Kadang-kadang bila terlalu ketat dia boleh menyebabkan patah ataupun retak. Okey, jadi sila berhati-hati. Okey, kita dah selesai pasang yang ini. Langkah seterusnya ada satu rubber gasket ataupun rubber o-ring. Okey, kita masukkan saja. Kedudukannya adalah di sini. Okey, tak perlu tahu minyak ataupun apa-apa untuk seal, sebab o-ring ni sendiri dia asal daripada kilang, dia jalan kering Okey, begitu. Ni sealing properties untuk reel ini. Okey, seterusnya kita nak masukkan anti reverse anti reverse untuk reel ni. Kena pastikan bahagian mana dia duduk kat sini ada satu notch. Notch tu macam dia macam gigi dia terkeluar sikit Okey, masukkan balik o-ring ni. Saya perasan kalau reel Shimano yang high end, dia memang banyak reel spinning Shimano yang high end macam Stradic, Ategra, Stella, Twin Power. Makin mahal reel tu makin banyak komponen kecil-kecil pula tu komponen, selalu macam tu Okey, sebab dia nak jaga tolerance. Okey, so kalau reel yang entry level ni tolerance dia lebih rendah, jadi banyak play banyak play. Okey, kat sini ada saya lupa keluarkan tadi, ada key shaft Okey, dia duduk di dalam ni, di dalam anti reverse ni yang akan memegang main pinion gear Dia ada bentuk petak key dia panggil Kat sini saya akan taruh sedikit minyak. Okey, sikit je, terus kita ratakan. Okey, begitu. Tujuannya untuk bagi dia smooth bergerak dalam anti reverse. Walaupun anti reverse ni dia jalan kering, tetapi kalau boleh letak sedikit minyak, sedikit, jangan banyak sebab nanti fail, pun dah memadai. Okey, sekarang kita dah masuk. Jadi saya nak tunjukkan nak tunjuk gigi dia kat mana. Gigi dia kat sini Gigi dekat body ni dia ke dalam ataupun female. Okey, yang ni gigi satu, ni indent satu, indent dua dan dekat sini pun ada dua, jadi dia akan masuk begini. Okey, perlahan-lahan dia, kalau saya terbalikkan anti reverse ni memang terburai. Itu ketakutan untuk orang yang orang nak servis Shimano high end ni. Dia punya anti reverse dia banyak bearing kecil-kecil So kita masuk dia sideways begini. Okey,
perlahan-lahan. Okey, begitu. Dah. Okey. Lepas tu kita screw balik screwkan dia. Mata bunga ada 3. Okey, saya tunjuk kat kamera. Kalau macam kita nampak dia masuk tak berapa nak ngam tu. Okey, kita buka balik. Masukkan semula. Okey. Sebab kadang-kadang sebab kadang-kadang dia tak masuk betul lubang tak masuk betul, jadi kalau kita paksa tu dia boleh rosak. Kalau macam ni dia tak masuk betul, so kita buka balik, pastikan kedudukan lubang dia selari semula. Okey, dan baru kita screw sekali lagi Okey, ini kita kena betulkan semula. Dia punya anti-reverse dia dah terkeluar. Okey, tak apa. Jangan risau, jangan takut. Kita susun je balik. Tu. Dah terkeluar Okey, tak apa. Kita buka balik. Okey. Sekarang ni kira bonus saya akan fokus untuk tengok secara detail cara nak masukkan ni. Okey, kita jumpa sekali lagi. Okey, sekarang ni kita dah sebenarnya saya tak nak buat ni sebab dia rumit, tapi sebab tiba-tiba buat tu dia tiba-tiba dia terbarai. Okey, sekarang ni kita kena buat juga So sekarang ni kita keluarkan dulu semua bearing roller bearing yang silinder bearing ni. Okey, sekarang ada satu spring yang dah tercabut. Okey, benda-benda macam ni yang selalu orang tak berani nak buat untuk reel Shimano yang pakai anti-reverse macam ni. So bahan yang kita perlukan tweezer dan juga jarum peniti. Okey, dah ada yang tercicir Sekarang kita keluarkan dulu bunga ni, besi bunga ni. Perlahan-lahan. Okey, kita angkat dia. Okey, sekarang kita ingat kedudukan dia di mana. Besi ni dekat depan ni dia ada notch Okey, so dia duduk dekat atas macam ni. Okey, dia ada tanda dia kat sini. So kita ingat bentuk tiga segi ni dia kena sebaris Okey, sekarang kita angkat besi spring yang dah tergulik tu. Okey, memang kecil. Okey, begitu susun balik.
di kedudukannya. Okey, saya letak kat sini lah supaya nampak. Okey, jangan hilang kalau hilang memang erti penyesalan lah. Okey, begitu. Tengok bahagian yang tak ada. Okey, dia terjatuh ni tadi ni. Bila kita screw tu dia bergerak-gerak, dia jatuh. Okey, kita susun balik kedudukan asal dia. Okey, saya harap nampak lah ya, sebab betul-betul kecil ni. Okey, itu sebab untuk yang komponen ni, kalau dia tak masuk jangan paksa So kalau paksa dia akan bengkok spring ni. Okey, yang kedua. Sebab tu untuk kadang untuk Shimano Ultegra ke Shimano Stradic ke, yang mana ada masalah ni, kadang-kadang kalau kita hantar kedai tu, pomen akan minta ekstra sebabnya dia betul-betul rumit untuk bahagian ni lah. Jadi untuk kawan-kawan yang nak servis sendiri tu, boleh cuba-cuba. Dia sebenarnya just fahamkan jalan kerja dia je, faham jalan kerja sahaja. Okey, bila kita faham jalan kerja, kita boleh buat lah. Okey, itu. Okey, kita susun semula. Okey, dah masuk. Saya tunjuk Okey, ini adalah yang betul dia dah masuk. Kedudukannya dia masuk flush masuk flush, dan spring dia. Okey, kita just tolak. Okey, dia betul kedudukannya. Okey, spring ni nanti sleeve tu akan duduk dekat bahagian dalam ni lah. Okey, dia spring tu akan menekan dia akan menekan roller bearing tu tadi. Okey, yang silinder tu. Okey, sekarang kita akan pasang semula. Okey, kita letak balik bunga ni. Okey, begitu kedudukannya. Okey, ingat kedudukannya ni ada, dia tak kisahlah sini ke sini, tapi dia punya marking dia yang indent ni kena selari dengan dimple yang lekuk ni Okey, sekarang ni kita check semula kedudukannya. Okey, dah betul. Okey, now sekarang kita ambil tepi. Okey, ini kita tepikan. Okey, saya nak fokus supaya fokus boleh nampak. Okey, begitu. Kita ambil satu, tegakkan. Okey, sekarang ni kita tegakkan. Okey, bila kita masukkan tu, dia akan mengepit spring ni dia akan mengepit. So kita gunakan peniti tu, jarum peniti tu untuk tolak. Okey, saya tunjuk untuk tolak dia. Kita masukkan. Okey, betul. Satu,
bising supaya nampak okey. Dua. Okey, tiga. Okey. Empat. Ada 6 5. Okey. Betul lah. Last sekali Aduh, jatuh. Aduh. Last. 6. Okey. Selesai. So, kedudukan yang betul begini Alright. Kalau kita tengok spring tu dia menekan roller bearing ni Okey. Dia menekan rapat ke tepi. Lepas tu kita tutup. Okey, yang ini dia ni kita tutup dia lah tutup dia. Okey. Gitu. Okey. So kita dah tutup. Dia tak akan jatuh lah Okey. Sekarang ni kita sambung semula untuk servis macam biasa. Okey, kita bertemu semula. Anti reverse tadi dah terburai Oh, itulah ketakutan servis reel Shimano yang high end Okey, tapi tak apa. Saya harap yang tadi tu, step tadi tu boleh bantu lah kawan-kawan yang mana nak servis reel Shimano sendiri. Okey, kita try sekali lagi. Harap dia tak jatuh. Okey, kita semak sekali lagi kedudukan. Okey, just pastikan dia masuk dengan betul. Kali ni kita try ke macam ni. Okey. Okey, begitu. Kita masukkan skru dulu. Dan kita ikat perlahan. Sambil tangan kita pegang anti reverse supaya dia rapat dengan body. Kita ikat perlahan-lahan. Right. Okey, pemasangan yang betul. Dia kat sini tak ada ruang Oh, saya fokus sikit. Okey, pemasangan yang betul. Di sini tak ada ruang Dia rapat semua dekat dia punya o-ring dia dekat dia punya gasket tadi tu. Okey. Okey, just pastikan yang itu Okey, kita check sekali lagi.
Tutup ketat. Okey. Selesai di situ, kita masukkan gear rubber gear ni. Okay. Kita dah explain macam mana jalan kerja rubber gear ni untuk engage bail bila kita buka. Okay. Biarkan begitu. Di sini untuk kita tune reel kita supaya dia bila kita buka bail dia tak perlu tutup, kita karau dia tutup sendiri. Kita just tahu sedikit grease So saya akan tautkan grease BFS di sini. Okey, sikit je dekat dia punya gigi-gigi dia ni. Okey. Grease Mr. Umpan ketiga-tiganya dia tak ada reaction dengan getah dengan rubber, sebab kita memang grease ni kita buat kita formulasi untuk rubber safe sebab kita tahu dalam reel ada banyak komponen getah, terutamanya gasket, okey, lepas tu o-ring, washer. Jadi kalau kita gunakan grease yang industrial grease yang pakai kat kereta kadang-kadang ada setengah tu dia ada bahan kimia ataupun term dia active ingredient merupakan tak sesuai lah dengan getah, jadi dia akan makan getah tu bila sampai tempoh masa yang lama jadi getah akan cepat reput ataupun koyak. Okey, dan komponen seterusnya kita akan masukkan sleeve key sleeve ni yang akan menentukan anti-reverse berfungsi. Okay, kita letak minyak, kita sapu sikit. Okey, kita sapu sikit di permukaannya dan kita masukkan. Okey, dia kena masuk flush Okey, begitu. Okey, bila ada dia barulah anti-reverse berfungsi Dan seterusnya kita masukkan komponen seterusnya, washer ni. Assembly washer ni adalah untuk water protection Okey. Ni besi ni juga adalah hidrofobik, permukaan dia hidrofobik. Permukaan ini juga hidrofobik jadi tak perlu cuci atau lap. Kalau kotor kita lap secara perlahan-lahan. Kalau lap kuat-kuat dia punya permukaan hidrofobik tu akan hilang. Jadi berhati-hati kat situ. Itu Shimano punya teknologi. Okey, langkah seterusnya kita boleh masukkan bail arm. Okey, bail arm. Okey, masukkan ikut dia punya kedudukan pinion gear punya bentuk. Okey. Okey, pemasangan yang betul, dia berpusing tanpa ada apa-apa rintangan. Dan bila tu anti-reverse dia berfungsi Okey, itu. Dan seterusnya kita boleh pasangkan semula kita punya nut Okey, sebelum saya pasang nut ni, saya letak minyak sikit dekat dia punya thread. Setitik je, tak terlalu banyak. Okey. Dan kita ikat Dia ikat ke arah lawan jam. Okey, ingat tu Okey, kita ambil spanner saiz 12. Ikat Okey. Dan kita letak washer getah ni. Okey, washer getah. Okey, washer getah ni
begitu. Dan kita masukkan cover. Okey. Okey, tak cukup. Kita ketatkan sikit lagi. Okey. Okey, begitu. Dan kita ikat ada 2 skru mata bunga. Okey. Satu di sini. Satu di sebelah sana lagi. Okey. Tak apa, kita ikat dulu yang ni. Tak perlu ikat ketat, ikat sikit dulu. Okey. Susah pula. Alright. Okey, yang ni. Okey. Kemaskan. Okey, begitu. Okey, dah selesai. Seterusnya kita masukkan tertinggal dia punya fairing. Kena buka balik. Okey. Okey, jadi bila kita servis tu kita jangan panik jika ada barang tertinggal ni. Okey, kena buka ni dulu. Masuk fairing. Tutup. Okey. Okey, begitu fairing baru cover. Okey. Dan kita ikat semula. Okey. Satu, ikat sikit dulu. Dan dua. Okey. Okey, begitu. Okey. Langkah seterusnya adalah kita masukkan gear untuk clicker clicker pada spool, drag clicker. Kita keluarkan washer dulu dan kita masukkan. Okey, dudukkan di bawah dan kita masukkan washer satu persatu. Ini washer ni menentukan kedudukan tinggi rendah spool. Washer ni pun dia fragile dia bukan besi, saya rasa dia macam plastik keras jadi masukkan secara cermat. Okey, begitu kita dah selesai. Seterusnya drag ni tadi pun saya dah keluarkan. Okey, saya dah bersihkan dalam dia. Jadi saya akan pasang semula. Ada 3 drag, felt drag Kali ni saya takkan taruh grease drag sebab felt drag asal daripada ni masih ada minyak. Okey, kita taruh pertama. Dan felt drag ni jarang-jarang perlukan grease sebab minyak yang ada sudah memadai. Okey, yang kedua, tapi kalau felt drag ni kering boleh taruh grease Key washer pertama. Okey, felt drag kedua. Okey, felt drag kedua. Okey. Okey, begitu. Key washer. Key washer ni apa maksud key washer? Dia washer biasa tapi ada dimple ataupun ada lekuk ni. Dia memegang sebab tu kita panggil key. Jadi pastikan dia masuk dia dalam key dia dia punya longkang dia. Saya tunjuk. Rapat sikit. Nampak tak? Okey. Ni ada okey, saya pusing. Okey. Dia ada longkang longkang 1, longkang 2. Okey. Kita masukkan. Okey, begitu. Longkang ni sebenarnya akan memindahkan beban. Okey. Dia pegang drag tu felt ketiga. Okey, lepas itu washer terakhir Okey. Okey, mangkuk untuk mangkuk
bengkok tu dia di dalam sebab nanti dia akan ditutup dengan drag punya knob atas ni Lepas tu kita masukkan dia punya safety pin okey, mudah saja, pakai jari je. Okey, begitu. Okey, selesai. Dan kita akan tutup semula, tapi sebelum kita tutup tu kita akan sapukan sedikit grease. Okey, grease BFS pada permukaan getah ni untuk menambahkan efek waterproofing. Okey, sebab kalau drag masuk air ada efek sikit daripada segi kekuatan dia untuk menahan beban. Alright. Okey. Dan kita boleh tutup Sebelum kita tutup, kita masukkan dahulu. Okey, yang dalam ni saya nak bersihkan sikit. Ada grease lama Okey. So trik dia, kadang-kadang kita tak suka bunyi kuat sangat, kita just taruh grease sikit di sini. So dia akan perlahankan sikit bunyi drag. Tapi kalau nak kuat, kita biar jalan kering macam ni. So sekarang kita masukkan. Okey, kita just cari lubang, okey, begitu. Dan kita tutup semula. Okey, sekarang ni kita boleh masukkan semula handle knob. Okey, yang ini kita tutup dulu tutup dahulu. Yang ni pun saya nak tahu grease BFS sikit dekat dia punya thread untuk bagi menambahkan efek waterproofing Okey, tak perlu banyak, sikit je, sebab bila kita tutup tu thread tu yang akan merata sendiri. Okey, dan kita boleh kat semula. Okey, kita pegang rotor dan kita pusingkan depan untuk mengetatkan. Okey, begitu. Okey, kita buka bel. Okey, try kita buka bel. Okey, jadi kita dah selesai. Saya harap video ni bermanfaat untuk kawan-kawan. Bagi yang mana ada reel serupa, untuk Shimano spinning reel keluaran tahun 2001-2022, Stradic, Ultegra, Stella, Twin Power, lebih kurang je dia punya dia punya cara buka dia dan cara tutup dia. Okey, yang mana masih belum dapatkan grease, saya jemput untuk cuba. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri servis reel akan datang Mr. Umpan. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum, seronoknya memancing.